lebih baik ataupun konsisten. Konsisten ialah question 1. Sebab apa question 1 lagi bagus? Nak comparekan dengan question 2. Sebab kita tengok sisihan piawai dia ni, sebab dia punya standard deviation dia lagi kecil. Lagi kecil lagi bagus. Ni lagi kecil. Lagi kecil lagi baik. Okey? Kalau dia bagi data, ni dengan ni compare kan, ni besar. Besar tak baik. Okey ya? Boleh tak? Kecil bagus, comel. Okey. Lagi kecil lagi baik. Okey, faham tu. Harap-harap boleh tolong you jawab soalan lah. Okay, so this one. Okay, saya tak sempat nak tengok semua. You baca dua data ni sekarang. Okay, saya nak tunjuk contoh soalan. Okay, macam ni bukan contoh soalan peksa ni. Saya ambil daripada buku lain. Tapi harap-harap boleh membantu you. Okay, this one. Kalau keluar soalan macam ni, contoh. Macam mana cara nak jawab? Aduh, okay. Kalau keluar soalan macam ni, contoh macam mana cara nak jawab. Okay, kita tengok. Okay, okay, kita tengok yang ni macam mana cara jawab. Okay, ni soalan ni kita tengok ni. Ini adalah ni nilai minimum. Ini nilai maksimum. Okay. Nilai maksimum. Okay, saya tak nampak ni tapi I thought sini 47. Ni Ni nilai Q1. Ini Q2. Q2 ni adalah median. Ni nilai Q3. Ni nilai maksimum. Kalau dia tanya julat maknanya nilai maksimum tolak minimum. Itu adalah julat. Okey, kalau dia tanya range interquartile, awak carilah nilai Q3 yang ni. Okey, awak cari nilai Q3 yang ni. Sini kan. Tolak box sini. Tolak Q1 ni. So you cari nilai Q3. Ni you bacalah kat sini. Tolak nilai Q1. Okay ya? Alright, yang ni. Okay. Boleh ke tak? Okay, yang ni. Macam mana dia nak cari? Okay, kalau soalan macam ni. Macam mana nak cari mean? Macam mana nak cari mean? Mean tadi formula dia you buatlah macam ni. 3, mana tulis kat mana 3 tambah 7 tambah M tambah 5 tambah N tambah 4 bahagi semua ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sama dengan 4.5 kan ni 4.5 ni mean. Ni min 4.5. So you cari ni kan berapa 3 tambah 7 10. 10 campur 3 tambah 7 10. 10 campur ni 19. Tambah M tambah N bahagi dengan 6 sama dengan 4.5. So you kira sini darab. So berapa 4.5 kali 6. Okay, you boleh kira sikit kan? Takut ada yang bengong pula tepi kira kan? Kali dengan 6, 45 kali 6 sama dengan 27. Jadi 19 tambah M plus N dapat 27. So M plus N 27 tolak 19. Tolak 19, you akan dapat 8. Okay, this one 8. Boleh ke tak? Okay, next kita tengok contoh soalan. Okay, kalau yang ni cari standard deviation dia. Gunalah rumus apa? X square
sigma X square bahagi N tolak X bar square. Ni min. Okay, kita tengok. Okay, kita tengok campur min dia. Okay, kita try buat sikit. Kalau sini X bar dia berapa? 11 campur 21 tambah 5 tambah 15 campur 7 bahagi dengan 5 kan? 5. So you dapat berapa? 11 campur 21 campur 5 campur 15 campur 7. So you akan dapat 59/5. 59/5 you akan dapat 11.8. Okay, 8. Okay, lepas tu you nak cari dia punya standard deviation. Ni kan you kena buat square root. Standard deviation kan, you ingat perkataan S, maksudnya you kena buat square root. Okay ya. Ni you kena buat square root lah. S tu maksudnya square root. Kan ada pula yang tak tahu kan apa cerita pula ni square root. You refer S tu square root. Okay, so sekarang kita tengok sini, maksudnya kalau kita nak ni sama dengan okay, X square maknanya 11. Okay, kita kena cari X square dulu kan. Okay, cari X square dia. X square sama dengan 11 square tambah 21 square tambah 5 square tambah 15 square tambah 7 square. Kira ni dapat apa? Soalan nombor 11. So you akan dapat semuanya 861. Okay, so sini you gantikan dalam formula 861 kan, ni kan, bahagi dengan 5 tolak min ni. Min tadi 11.8. 11. Saya salah tekan kalkulator ke? Ni nombor berapa? Nombor 11. Okey lah, betul dah kan? 11.8 kuasa 2. So you akan dapat 32.96. Okey ni. Boleh ke tak? Ni letak square. Dia nak apa? Nombor 11. Okey, lepas tu ini baru standard. Ni baru variance. Okay, kalau you nak cari standard deviation, simbol dia ni je. You kena letak square root 32.96. Jaga soalan ni Soalan macam ni jaga. Buat benda senang. Takkan kau tadi tak boleh buat. Senang je. Okay, yang ni dapat 5.7. 41. 5.7411. Okay, this one. Okay, boleh ke tak? Okay, this one again. Ni kau boleh tengok soalan macam ni lah. Okay, saya tak sempat dah ni. Okay, ni interquartile range tadi. You refer dekat nota tadi kan? Okay, you refer kat nota. You kena tambah sikit tadi kekerapan longgokan kan? Okay, boleh ke tak? Nota tadi yang saya bincang lama tadi kan? Okay, ni kat sini you tambah, sini cumulative frequency. Cumulative frequency Okay, boleh ke tak? You try tengok. Nanti saya akan postkan jawapan kat you. Okay, saya pilih-pilih je soalan mana saya nak bincang. Okay, ni stem and leaf ni. Okay, plot box. Okay, soalan nombor 4, apa soalan dia? Okay, yang manakah julat? Julat maksudnya nombor dia, awak tahu tak nombor dia? Nombor paling, ni nombor dia ialah 80. 81. Sini nombor dia 53. 54.
56, 57, 58 kan nombor dia ni. Okay, ni nombor dia ni. Jadi kalau dia nak tanya range, dia nak tanya range. Dia nak tanya range. Range ni paling besar tolak paling kecil. Cuma dia bentuk data macam ni lah. So range dia tanya range. Dia tanya range. Okay, nilai paling besar tolak nilai paling kecil. Maksimum tolak minimum. So dapat 81 per 53. 81 tolak 53. 51 tolak 53 berapa Aku tak kerti nak kira. 28. Okay, jawapan dia 28. Ada tak? Tak ada. Yang paling kerap muncul. Macam mana boleh salah? Okay, dok mengumpulkan pertandingan akad berat. Antara berikut yang manakah paling kerap muncul? Paling kerap muncul. So macam mana jawapan dia tak ada? Kah ini nombor 4? 4 jawapan dia C. C. Jawapan dia C. Dia tanya yang manakah julat manakah berat yang kena baca elok-elok Dia bukan nak range, dia kata nak paling kerap muncul. Tak baca elok-elok. Yang paling kerap muncul range untuk yang paling kerap most appear ni doi. Ni kalau nak range biasa saja. Ni 81 tolak 53 untuk keseluruhan data. Ni range untuk keseluruhan data. Salah baca soalan. Keseluruhan data So 81 tolak 53 tadi. 81 tolak 53 28 kan. 28 ni untuk keseluruhan data. Be careful. Saya pun tersilap. Tapi dia nak yang mana yang most appear most. Appear most paling banyak. Awak tengoklah yang berderet banyak data ni. Jawapan dia C. Banyak kan data ni? Banyak data ni. Paling tu. Range antara range 71 hingga 79. Boleh ke tak? 71 hingga 79. Jawapan dia C Macam tu soalan dia Gitu pula. Okay. Boleh faham? Okay. So apa lagi? Saya tak ada benda dah. Saya nak pecah masa. You habis masa dengan saya pukul 10.15. Okay. You tengok nanti. Saya akan hantarkan jawapan dia. Mana lagi? Okay. Range. Kat sini ada range tak? Beza tinggi. Ni tinggi tolak rendah ni kan. Paling tinggi tolak paling rendah. You kira soalan nombor 3 tu. Jawapan dia nombor 3 ni 153 tolak 146. Ni 153 tolak dengan 146. 153 tolak 146. Dia tanya ni beza murid tertinggi. Ni macam range jugalah ni. Beza murid paling tinggi. Kan data tertinggi dia macam range lah. Kan tolak dengan rendah. So ni direct macam soalan budak form 2 je. So ini jawapan dia 7. Boleh ke tak? Form 2 je punya soalan. Tapi sometimes bila kita dah form 4 ni kita jadi macam la ilaha illallah, tak tahu nak kata lah kan. Boleh ke tak? Okay ni. Okay macam tu lah. Right. Apa lagi tengok soalan yang best-best sikit, tak ada benda. Ni biasa-biasa je. Tapi you tengoklah lebih kurang macam ni je soalan kalau sampai esok pun. Dah nak keluarkan objektif kan. Okay ni range ni. Kalau range ni soalan nombor 6. Jawapan dia 75 tolak 50. Ni paling tinggi tadi. Ni range tadi. Ni macam yang saya buat tadi. 75 tolak dengan 75 tolak 50. Baca soalan elok.
Ni maksudnya 75 tolak 50. Saya buat soalan ni lah tadi. Tapi awak nampak tak soalan ni berbeza. Dia range untuk data. Range untuk data. Oi, dengar tak belajar? Berbeza nampak tadi. Dengar kan? Ni beza kan tadi? Ni beza ni range untuk data. 75 tolak 50. So you akan dapat berapa? 25 kan? You akan dapat 25. 25 you dapat 25. Ni. Okay, dia beza dengan soalan nombor 4 tadi kan. You kalau baca soalan ni, you study dengan soalan nombor 4 sekali Soalan nombor ni, you kena study dengan soalan nombor 4 yang tadi kan. Saya tersalah baca tadi kan. This one. This one you study ni. You study dengan soalan nombor berapa tadi? Soalan 6. You kena study ni dengan soalan 6. Sebab dia beza pada ayat tanya kan soalan ni. You study dengan question 6. Macam itulah kalau kita nak belajar, kita sometimes macam ni tahu. Macam saya belajar, saya tak buat semua soalan. Awak tengok cara saya belajar Saya tak buat semua soalan. Aku banyak kerja lagi. Mat modern lagi, mat lagi, fizik lagi, kimia, bio, semua. Saya buat soalan, saya tengok jawapan belakang, saya tengok kenapa soalan 4 dengan soalan 6 berbeza. Sebab dia ayat dia. Ni yang membezakan dia. That's why lah kalau saya tengok soalan, biasanya kalau kita nak study kan, saya tengok kita dah habis baca semua bab. Semua bab tu kita habis baca, kita tengok soalan. Macam mana pattern soalan yang biasa keluar. Macam tu saya study. Macam itulah saya study. Saya tengok pattern soalan yang biasa keluar. Lepas tu saya tengok apa beza kalau yang ni range juga, yang tadi pun range juga. Tapi kenapa jawapan berbeza? Keyword mana yang kena pakai dekat soalan ni? Kenapa dia berbeza dengan soalan ni? Nampak tak cara belajar? Okay, so right. Okay, habis. Okay, saya tak bincang semualah, main suka-suka hati aku je. Yang ni pun kau kena tengok, soalan ni pun kau kena tengok juga. Sebab biasa kalau objektif pun dia banyak keluar kan macam ni kan. Dia tajuk yang besar lah kalau nak tanya juga. Yang ni lebih kurang sama dengan nombor 11 lah. Cuba dia up sikit. Okay, so you kena buat lah. Okay, sekejap. Tengok lagi apa lagi. Okay, tak ada Okay, soalan this one. Okay, this one. Banyak lah pula. Okay, kau kena tengok soalan macam ni. Okay, nombor 1. So try tengok. Sebab antara pattern yang glamour, saya tengok-tengok dalam buku antara pattern yang glamour, soalan nombor 1 ni. Okay, yang manakah, titik manakah yang memuaskan? Mana satisfied ni maknanya dia masuk. Satisfied ni maksudnya dia masuk Kalau dia kata satisfied, dia masuk dalam ni. Okay, kau test. Titik. Sempat yang buat Kotes titik A. Titik A ni kotes. Titik A. Jawapan A. Kotes dia 3. Ni X. Sini Y. Allah, anak aku ni bising sungguh lah. Fikah, keluar Fikah. Kami nak buat kerja ni. Sekejap. Aduh. Saya ambil masa lebih sikit dalam 5 minit boleh ke? Boleh ke belajar? Sekejap, saya ada 10 minit lagi dengan awak. Okay, you masukkan titik X ni. Astaghfirullahalazim. Okay, X ni you masukkan kosong. You masukkan plus Y dia kosong. So you dapat tak besar daripada 12? Ini 3 kosong campur kosong 12. Ni salah. Not satisfied. Okay, you masuk kat B pula. You masuk B. Okay. So you masuk B 26. Sini X, sini Y. So you masukkan 3 dalam soalan ni. You ganti. X, Y dari koordinat. Okay, so 3 ganti 2.
plus 6. Betul tak? Betul tak dia besar daripada 12? So ni berapa? 12. Dia sebenarnya bukan besar daripada 12. Ini not satisfied. Buat, be careful kat sini nak bagi tahu. Okay, kalau dia buat, kalau soalan tu 3x plus y besar sama dengan, this one, besar sama dengan 12, dia akan kira satisfied. Satisfied. Satisfied kan macam ni je dia kan. Satisfied. Alamak, kotor sangat, tak suka lah pula. Satisfied. Okay, kalau tengok kalau dia lebih besar, dia akan satisfied. Kalau yang ni dia not satisfied, dia salah. Okay, lepas tu kita try tengok satu-satu lah sebenarnya. Kau cepat jumpa rezeki kau. Kalau kau lambat jumpa, nasib kau lah kan. Soalan yang jawapan dia C. Okay, jawapan dia C C, sini X, sini Y. Saya kena tunjuk sebab biasanya dia pun keluar juga untuk subjektif. Tapi sekali ni objektif kan. Okay, so 3, 6 tambah 8 besar daripada 12. So ini 3 kali 6, 18. 18 campur 8. 18 campur 8 berapa? 26. So 26 besar daripada 12. Oh, ni jawapan dia satisfied. Okay, ni jawapan dia. Okay, this one is the answer lah. Satisfied. Satisfied Okay, kau kena test satu-satu. Ni antara pattern yang glamour yang kau kena perhatikan elok-elok. Okay. So, padamlah sekali. Okay, yang ni pun sama. Cuma dia tukar ayat. Yang manakah memuaskan dua-dua ni? Kau kena test dekat soalan A. Kau kena test kat dua-dua. Alright, and this one, jahat sikit soalan dia, banyaklah pula cerita dia. Soalan nombor 3 ni, kau kena test kat dua-dua. Okay, soalan nombor 3 ni kau kena test ni. Okay, yang this one, kau kena test ni. Kau kena test banyak tempat. Jahat. Buang masa. Aku tak suka soalan buang masa gini. Sini. Ni, sini. Kau test kat sini pun test. Sini pun kau test. Okay, boleh ke tak? Test kat dua-dua point ni. Sini pun test, sana pun test juga. Okay, next. Okay, yang ni pula. Sama, kan tengok. Nampak tak? Dia banyak ni saya ambil satu buku je. Ni kan, tengok yang ni pun keluar juga. Tak memuaskan, not satisfied. Carilah yang mana tak kena. Okay, test juga kat titik ni. Titik ni masuk kat sini. Sama je soalan 3 dengan 4 ni sama. Cuma ayat dia terbalik kan. Be careful baca soalan. Sama pattern je, sama je. Cara dia kau kira ni masuk sini, masuk sini. Satisfied tu dia betul, dia memenuhi 26 besar 12. Betul lah tu. Satisfied lah tu. Ni betul. Betul tu maksudnya satisfied lah tu. Faham tak? Betul tu dia satisfied. Okay? Not satisfied dia salah. Okay? Alright. Tu je sampai 3 soalan macam tu. Glamour tu. Okay, next. Okay, jumpa soalan macam ni, alamak otak aku. Malah lah ni last, kalau sempat kan buat, tak sempat tak buat. Malah aku lembab soalan gini. Okay, ni pun satisfied lagi. Glamour sangat. Be careful. Okay, antara graf ni yang manakah memuaskan? Memuaskan satisfied. Okay, macam mana kita tengok? Okay, kita buat senang je. Soalan macam ni. Ni nombor 1. Ni nombor 1. Okay, ni nombor 3. Okay. Alright. So, sini ni nombor 2. Okay, nombor 2. Ada 3 equation kan? Dia mesti betul-betul kena kat 3 equation. Okay, graf ni, okay, kita tengok. Alah, kecil dah pula kan.
Wah, banyaknya. Okey, yang manakah antara yang ni memuaskan ketiga-tiga dia? Okey, ni equation. Ni equation number 2. Ni nombor 2 ni garisan padat. Ni garisan padat. Padat. Sini pun garisan padat. Okey, sini ni be careful. Kita check garisan dulu ya. Kita check garisan dulu. Sekejap. Ni garisan putus. Ni ya, putus. Dotted line. Ni garisan putus. Kenapa garisan putus? Sebab dia tak ada sama dengan Dia macam ni, dia garisan putus. Kalau padat dia macam ni. Dia padat lah tu. Okey? So sekarang ni kita tengok jawapan dia, bagi tahu terus. Jawapan dia apa tadi? Jawapan dia D. Alah, jauhnya pula nak pergi D. Tak nampak lah halus benar. Jawapan dia di sini. Di sini jawapannya. Dia kata, you tengok nanti sebab saya tak nampak dah ni. Kalau lebih kecil duduk bawah, lebih besar duduk atas. Ke kanan lebih besar, ke kiri kecil. You faham kot situ kot? Okay? Boleh ke tak? Dah habis masa. Okay, sekejap I tengok lagi ada soalan yang boleh bantu tak? Macam ni lah. Ni aku buat soalan ni yang senang. Okay, this one. Okay, tajuk ni. Okay. Alright, this one. Equation 1, equation 2. Okay, this one is equation 3 ya. Equation 3. Okay, number 1. 2x. Ni kan 2x sama dengan y. So kita tukar y sama dengan negatif 2x. Nama dia. Okey, kalau kita nak melorek, nak melabel kan, ini untuk label. Label dia kena guna simbol dia sama dengan. Okey, kalau label kita guna simbol sama dengan. Kalau kita nak lorek kawasan, kita nak tunjukkan ketaksamaan, inequalities. Okey, ni inequalities macam ni So y negatif 2x. Inequalities ni maksudnya kita lebih besar, lebih kecil, macam gini. Okey, sini padat. Sini putus. Tu je, saya ulang banyak kali dia sebab benda ni je nak keluar pun. Macam gini je nak keluar. Okey, so yang ni. Kalau dia ke bawah kan, dia lorek ke bawah ni kan macam ni kan. Ke bawah ni. So lebih kecil lah. Gitu. Okey, dapat? Dapat tak? Okey, boleh ke? Ni inequalities. Okey, next yang kedua. Okey, ni. Okey, x tolak 2 sama dengan y. Ni 3 markah kalau keluar biasa-biasa. Saya bukanlah sangat nak fokus ke ujian selaras tu. Saya nak fokus ke SPM juga Okey, so yang ni means that kita ambil macam ni lah y x tolak 2 kan. Okey, saya lebih suka belah sini. Saya nanti jadi kekok. Okey, kalau tu dia ke atas. Ke atas garisan ni, ke atas, dia lebih besar. Okey, dan kita letak sama dengan sebab dia garisan padat. Ni padat. Okey, seterusnya yang ketiga, garisan ni. X tambah 6y sama dengan 12.
So y sama dengan negatif x. Negatif x. Macam mana aku nak buat negatif x? Masih lagi 6y pun tak apa. Negatif x per 6 plus 12 per 6, 2 kan? Okay, so meaning that negative x per 6 plus 2 kan? Okay, y. Okay, so kita gunakan apa? Okay, color hijau tadi kan? Okay, so yang ni garisan mana tadi? Garisan ni. Dia ke bawah kan? Dia ke bawah. Dia ke bawah. So, lebih besar. Dia padat sama dengan. Macam tu lah jawapan dia. Kalau keluar objektif, dia boleh tanya. Di gambar ni, jawapan mana? A, B, C, D. Dia bagilah equation ni. Equation ni. Satu set ni, mana pilih. Gitu. Faham tak? Okay? Boleh ke tak? Boleh faham tak maksud saya belajar? Okay, dan dia boleh bagi soalan macam mana Ni memuaskan lagi, satisfied. Soalan satisfied ni senang. Okay. Yang ni, mana kawasan dia? A ke, B ke, C ke, D. Okay, so kita tengok. Kalau yang ni, masa dah habis. Saya rasa macam tadi dah faham dah kot. Beres lah tajuk ni? Ni kau try jawab lah. Saya malah nak jawab soalan-soalan panjang ni. Okay, saya akan bagi jawapan dia pada you. Okay, tu saja setakat hari ni. Terima kasih. Assalamualaikum. Okay, boleh bersurai dah. Cuma nak tanya, siapakah manusia tadi? Aino datang tak tadi? Kis, Aino datang tak Kis? Tak, teacher. Umi? Mawadah dengan Umi datang. Mawadah, kenapa kau lambat? Mawadah? Hello? Mawadah? Tak nyahut pun, tak datang lah tu. Umi? Ya, teacher. Ada. Kalau tak dapat masuk ke apa ke bagi tahu. Saya rasa tak ada masalah dah untuk masuk sebabnya saya dah auto emit. Okey ya. Boleh ni. Okey ya, terima kasih. Good luck untuk PSA ni, saya akan post ke dalam ni. Umi, awak selalu masuk on off kan? Awak tengok nota juga Umi sebab banyak dah tertinggal tadi tu. Okey ya. Mawadah ada tak? Mawadah? Ada, teacher. Mic dia rosak. Mic dia rosak. Okey. Mawadah saya dah nampak mesej awak. Okey, Mawadah pun tengok juga ya. Kalau takut dah tertinggal sebab yang first nota ni tadi tu memang saya rasa saya banyak bantu jugalah kalau awak baca nota ni balik Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Okey, good luck ya. Okey ya. Kalau siapa-siapa tak datang exam, saya tak ada dah masa tambahan Saya tak ada dah nak buat petang ke apa ke, saya nak bagi kosong je. Saya malas dah nak penat-penat diri saya. Okey, faham ni pastikan make sure you datang on time masa periksa. Okey ya? Boleh ke tak? Kalau tertidur ke memang tak ada dah, maaf sebabnya apa, kalau tertidur tu masalah you. Okey, tak ada dah, saya nak bagi kosong je. Malah dah saya nak fikir dah. Malah nak cari-cari dah saya. Okey ya? Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Okey, good luck. Okey ya? Okey, bye. Thank you, teacher. Kalau periksa nanti kalau ada masalah, you kena PM saya cepat-cepat. Telegram PM Telegram sebab saya ada notification dalam Telegram saya. Okey ya? Alright, terima kasih. Assalamualaikum. Okey, bye. Okay, bye. Good luck